underwear kalau buka berlubang. Okay, dia punya bawah tu dah tak ada tuan. Sepatu underwear dia ada ni kan, dia tak ada macam ni. Jadi terkepung. Jadi bila corona bana, okay, ini yang the best part apa tau. Saya tengok hari ni, kadang-kadang saya bukanlah hina orang lain, tak. Cuma saya bagi tahu realiti. Kalau kita tengok hari ni, ada orang dia berniaga, bila sale dia tak okey, dia buat video menangis. Ya, kat TikTok banyak. Okay, saya nak share kat orang. Ketika corona bana, saya dalam keadaan finansial yang paling teruk sekali. Ada banyak hutang gaji staff. Sangkut. Ada banyak sangkut. Dia nak teruskan hidup. Dan dia orang push saya. Dan waktu itu, saya setiap hari dalam keadaan ada macam-macam masalah. Setiap hari saya buat konten dekat TikTok. Dalam 2 minggu, saya dapat 250,000 follower. Ya, masa awal PKP. Sepatutnya kalau dalam keadaan teruk tu, dah tentulah gelapkan lampu, on lampu RGB, pasang lagu-lagu yang sayu, syahdu, hil sampai malam, kepala bana, apa benda semua. Betul tak? Tapi saya terbalikkan benda tu. Saya jadi lagi strong. Faham tak? So, saya develop crowd waktu orang tengah down. Dan ada ramai orang DM saya, PM saya, thank you very much. Dalam keadaan ramai lost hope, hilang harapan, kena buang kerja, bisnes teruk. Tapi saya muncul, saya cerita benda-benda inspirasi, semangat, dia orang kembali dapat hope dalam hidup. Walaupun time tu Tuan Azri pun tengah. Yes. Sebab tu saya cakap, sebagai anak jantan lah terutamanya, kita mesti kena boleh handle kita punya emotion. Apa pun keadaan, kita always kena execute something, buat apa yang kita kena buat dalam banyak apa pun keadaan. Macam hari ni kan, kita tengah rekod ni, bukan kita rekod ni kita terus buat. Betul. Kan, awak sendiri tengok macam mana. Study apa semua. Saya Saya berminat dengan satu benda. Bila Tuan Azri lalui fasa-fasa, dia hari ni kita borak santai, tapi saya macam nak tahu apa Tuan Azri lalui sikit-sikit lah kan. Boleh. Sebab kita pun benda ni bagus untuk orang luar. Sepanjang apa yang Tuan Azri cakap tadi, Tuan Azri lalui benda-benda macam ni, apakah role seorang wanita? Dia lebih pada wanita ni. Saya nak tahu. Saya bersyukur alhamdulillah sebab saya ada queen yang handal. Sebab tu saya yakin dan saya selalu bagi tahu kan, sebagai seorang wanita, role dia sangat mustahak kepada lelaki, terutamanya untuk suami dia lah. So dia wanita ni, dia punya role yang paling mustahak adalah dia kena rangsang roh king tu. Faham tak? Dia kena merangsang roh king ni supaya dia jadi king yang handal kat luar sana. Cuma benda ni terbalik. Ada ramai lelaki bila nak keluar, nak conquer the world, sangkut. Bini dia kata, baliklah masa bersama keluarga. Pisang bang macam tu. Okay, jadi saya tak ada macam tu. Okay, saya punya queen always, saya nak kerja ke apa, sebab itu tugas lelaki. Memang kena membangunkan ekonomi. Itu kita punya perjuangan. Betul. Memang itulah lelaki. Cuma hari ni kadang-kadang, okay, dekat sikit tuan. Sorry. Kadang-kadang Arik tahu tak kenapa ramai orang, saya ada teori. Benda ni sebenarnya kalau kita digging balik, dia memang salah lelaki lah, iaitu bapak dia. Maksudnya bapak kepada wanita tu. Wanita sebab tak mengajar ke atau macam mana? Saya bagi contoh. Arik bayangkan katakanlah seorang wanita, nama dia Shasha, bukan nama sebenar. Tapi girlfriend dia Tasha. Lain. Kan. Shasha bukan nama sebenar. Okay. So Shasha ni katakanlah dia membesar, bapak dia ni adalah lelaki yang kerja biasa. Kita kena faham, kat luar sana semua kena terima hakikat. Ada 2 jenis lelaki. Satu average, satu champion. Itu betul. Hakikat alam ni. Okay. So katakanlah bapak dia ni lelaki average, yang always ditentukan hidup dia oleh bini dia, iaitu mak dia. So apa berlaku, bapak dia ni selalu ada kat rumah. Okay, bila nak kerja lebih masa, mak dia kata utamakan rumah, keluarga dan sebagainya. So bapak dia ikut lah. So bapak dia selalu ada kat rumah.
buat benda-benda rumah, selalu ada kat rumah, pakai belekat, pakai baju sadar. Jadi dia membesar, dia tengok bapak dia selalu ada kat rumah. Okay. So bila dia membesar, awak rasa dalam mind dia ada tak, dalam dia punya subconscious mind dia, ada tak susuk seorang lelaki selalu kat rumah? Of course ada. Yes. Sebab dia fikir, dia tengok. So bila dia kahwin, kadang-kadang wanita ni dia tak perasan bahawa yang dia kahwin tu adalah lelaki baru, dan lelaki tu kan bapak dia. Betul. Faham tak? Tapi bila dia tak perasan, dia ingat dia kahwin orang, dia nak orang tu macam bapak dia. Sedangkan yang dia baru kahwin, katalah dia kahwin dengan Arif. So Arif bukan macam bapak dia. Betul. Arif adalah seorang lelaki lain. Baru lagi nak. Yes, yang Arif mungkin ada, setiap orang lelaki tak sama. Goal. Ada orang dia ada vision hidup dia. Betul. Kan? Sebab tu saya percaya macam ni, Arif. Sepatutnya bukan saja lelaki, malah wanita. Ketika single, kita ni orang yang 100% kita happy. 100% kita punya effort untuk kejar cita-cita dalam hidup. Sebaik lelaki, baik wanita. Sepatutnya bila berkeluarga, kahwin, dia kena jadi, dia meningkat lah, betul? Jadi 1000%. 1000%. Tapi apa berlaku? Terbalik. Drop terus. Drop. Sebab apa drop? Something wrong somewhere. Betul. Sebab benda macam ni terlalu banyak sangat berlaku kat luar sana bang. Even though macam saya, walaupun saya pun tak kahwin lagi kan, tapi saya ada pasangan. Tapi alhamdulillah lah kita Pasangan? tak ada lah. Pasangan tak, maksud saya partner lah, partner yang kita kena girlfriend Cakap lah, lah, yang girlfriend. Tasha, kenapa dia takut? Tak, bukan tak takut. Tak, cuma macam sekarang saya selalu doa lah dekat Tuhan lah, supaya ditentukan. Kuat berdoa sekarang. Kuat doa. Dia Alhamdulillah. tentukan supaya apa, macam mana semangat kita time kita bujang kan, kita all out apa semua. And bila kita kahwin pun dia punya semangat tu lagi naik. So saya tak nak jadi average lelaki yang bila kahwin drop. saya tak nak macam tu. Terapung. Kalau boleh saya tak nak. Kalau boleh Terperangkap lah. dalam jasadnya sendiri. Itu problem sikit lah bagi saya. Terperosok di penjuru. Macam tu lah. So, kita bukan cakap macam ni tak. Akan mungkin ada lelaki akan marah. Betul. Tetapi cuba kita fikir, sebagai lelaki, adakah itu yang terbaik kita boleh buat? Let once in a while ask that question kepada diri kita. Adakah sebagai lelaki, adakah ni the best sepanjang hidup aku jadi anak jantan? Adakah ni the best yang aku pernah buat dalam hidup? At least kalau kita katalah try bangunkan ekonomi. Sebab macam ni, sebenarnya kita nak lelaki, awak setuju tak? Lelaki, kita punya happy ni adalah kita punya happy, kita punya seronok bila kita sebagai lelaki, orang-orang yang dalam tanggungjawab kita happy. Betul? Ya, betul. Dia bukan pasal diri kita. Betul. Kalau tengok brother-brother kat luar sana, itu yang kes wallet pun dah naik relai, underwear kalau buka berlubang. Okay, dia punya bawah tu dah tak ada tuan. Sepatutnya underwear dia ada ni kan, dia tak ada macam ni. Jadi terkepung. Dan ada ramai lelaki underwear dia getah tu dia dah loose. Bila dia jalan, kadang kita nampak orang macam, kenapa dia macam nak marah? Kita tak tahu, mungkin bila benda tu longgar, bila dia jalan, bukankah dia akan melendut sampai ke lutut? Jadi tak selesa. Faham tak? Itu yang mudah marah. Kenapa? Ideologi bagus. Contoh. Jadi sebab itu lelaki, dia bukan pasal diri dia. Dia adalah pasal, contoh, dia nak mak bapak dia happy, dia ada isteri, dia nak isteri happy. Betul. Nak anak-anak dia happy. So itu lelaki. Faham tak? Dia bukan pasal diri dia happy. Cuma kadang-kadang bila dia kahwin dengan wanita ni kadang-kadang bukan semua, segelintir dia lupa bahawa dia kahwin dengan lelaki. Ada ramai orang dia lupa pasangan dia adalah lelaki. Man from Mars, women from Venus. Kita adalah dua jantina yang berbeza. Awak setuju tak ramai orang dia nak samakan? Tak boleh. Wanita adalah wanita, lelaki lelaki. Lelaki role dia. Bukan sekarang. Daripada zaman, awak research lah mana-mana zaman paleolitik bana ke mana-mana orang Mesolitik apa benda semua, stalaktit pun. Memang lelaki kerja dia memburu. Betul? So yang wanitanya akan tunggu untuk dapatkan untuk makan. Memang itu kerja lelaki. So bila datang zaman moden, samalah memburu rezeki. Kita tak bukan lagi pergi sompet ke, pergi cari kancil ke, kibas ke apa, tak. Kita memburu rezeki tu. Memang itu kerja lelaki. Itu fitrah alam. Cuma kadang-kadang bila kata rasa gelintir wanita, dia tak faham role tu.
Dan dia lupa lelaki adalah lelaki. Dan bila lelaki tu, okay, the issue dia, bila lelaki tu, pertama dia tak boleh uruskan emosi dia. Betul. Sebagai lelaki yang kita supposedly to lead the fucking ship, macam mana kita nak lead wanita yang hidup, yang memang fitrah dia banyak emosi? Kita nak uruskan diri kita pun tak boleh. Betul. Sebab tu rule number one dia kena boleh manage diri dia dulu, emotion dia, baru dia boleh lead wanita yang penuh dengan emosi. Faham? Betul. Maksudnya macam benda ni like kita sebagai lelaki tu tak boleh drop the emosi lah. Apa yang saya faham. Tak boleh. Just simple lah. Okay, ni lelaki. Sebenarnya yang nak bangunkan keluarga siapa? Lelaki lah. So siapa yang datang next, tidak ada seorang pun yang boleh menghalang aku daripada mencapai impian dan cita-cita aku. Betul tak guys? Tak ada seorang pun. Walaupun dia anak kita, dia kena tahu engkau datang kemudian, I'm the king of this house. Itu konsep dia sepatutnya. Tapi dia cakap, anak, kejap-kejap, anak bukan king. Kau lah king. Semua orang kena follow. Bukanlah kita macam dictator ke tak. Betul, tak. Semua orang kena respect because we are the king. Saya pasti 100% mungkin akan ramai yang tak bersetuju dengan apa tuan cakap. Mungkin ramai kat lelaki sana yang jenis dia orang kena tahu. Kalau dia tak setuju, simple je. Simple je tuan. Kalau lelaki dia tak suka Azri Walter, simple je. Saya tengok jarang lelaki yang sukses dan fit jarang jadi haters Azri Walter. Tapi kalau sebaliknya ramai. Simple je. Faham tak? Dia simple as that. Dia jenis yang macam, oh kita sebagai lelaki ni kenalah duduk rumah jaga pisang. Tapi tak, sebenarnya simple. Tengok macam simple benda ni. Tapi apa yang berlaku hari ni dalam society, apabila lelaki lupa cara untuk jadi lelaki. Betul. Sebab lelaki telah diajarkan oleh wanita, iaitu pasangan dia, cara-cara untuk menjadi lelaki. Sedangkan wanita tu adalah isteri dia adalah wanita. Betul, kita dibesarkan oleh mak kita. Tapi mak kita ajar sahsiah hidup. Betul. Kan, cara pergi tandas. Kan, tapi yang okay, kita ceritalah kita lelaki. Selalu kita tengok sebagai hero siapa? Bapak kita lah, as a role. Betul tak? Untuk orang yang memang membesar dengan bapak lah. Okay, dia memang role dia adalah bapak. Sebab tu hari ni kalau kita tengok bila okay, kalau contoh Arif akan jadi suami, akan jadi ayah. Kita lelaki ni, kita hidup dengan maruah, pride. Kita rasa proud of diri kita. Contoh, kita nak anak kita tengok kita sebagai apa? Of course sebagai hero. Hero tu mestilah buat benda-benda yang outstanding. Yes. Betul tak? Contoh, apa yang takkan kita nak living life yang average dan kita harapkan anak kita jadikan kita hero. And kita expect yang anak kita akan rolekan kita. Betul. Simple je. Kita semua tengok cermin. Adakah aku ni layak dijadikan hero? Tanya diri sendiri. Oleh keturunan aku. Betul. Kan? So apa ciri-ciri hero? Aku layak ke? Apa yang aku buat yang outstanding, yang mencabar kebolehan aku sendiri? Faham tak? Betul. What do you expect? Kalau kau buat benda-benda, bila saya cakap pasal enyak sampai lunyai, ada orang tak setuju. Habis saya nak tanya dia orang, habis kita nak bagi advice atas semua kejahanaman yang berlaku dalam dunia ni, kita nak advice kat orang apa? Buat lebih kurang. Kau tengok apa jadi kat hidup kau bila kau buat lebih kurang. Kau tengok cermin. Betul. Buat lebih kurang ni tak payah bagi tahu, semua orang tahu. Betul. Faham tak? Simple je. Most people dia belum buat all out sampai lunyai. Bila satu benda tu all out sampai lembik, yang tu yang tak ramai buat. And diorang just fikir apa yang diorang buat tu dah all out dah. Sebenarnya belum lagi. Betul. Boleh pergi lagi. Okey, cuma bila datang sentimen macam ni, okey, kita kena faham apa saya cakap ni. Saya bukan cakap lelaki tak payah ada kat rumah, bukan. Okey, saya nak bagi satu contoh, Rik. Ada dua lelaki. Lelaki pertama nama dia Bahrom. Dia selalu ada dekat rumah, tapi tak ada conversation yang membuka minda langsung dengan isteri dia ataupun dengan anak dia. Tapi dia selalu ada dekat rumah. Manakala lelaki yang B, nama dia Daniel. Kali ni Daniel dia hero sikit lah. Daniel, dia contohlah seminggu dia ada quality time, katalah bawa keluar seminggu mungkin sekali. So bila dia balik pun dia dengan bini dia dengan anak dia dalam 2 jam. Tapi bila dia sit down having a very good conversation,
Hari ni ayah belajar satu benda. Kalau kita tengok orang-orang yang menyebarkan kehidupan bahagia di media sosial, sebenarnya dia adalah bla 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 bla. So wow, faham tak? So yang mana lagi okey? Of course Daniel. Sebab dia membukakan minda anak-anak. Ya, yang penting adalah kualiti. Bila kita jumpa tu, apa impak kita bagi kepada pasangan maupun anak-anak? Betul. Apalah gunanya kau 24 jam satu punchen pun tak ada. Faham? Sebenarnya dia bukan pasal berapa lama kita kat rumah. Apa impak kita bagi? Value yang kita bagi. Yes. Sebab lelaki, okay, contoh, bila kita ni, dia maksudnya analogi dia keluar rumah lah. Tak kisahlah kalau contoh Arif ni memang kerja kat rumah. Contoh. Tapi dia do something, dia bukan duduk rumah kangkang. betul. Maksudnya dia do something. Maksudnya okay, kalau dia kerja, jadi semua orang respect. Walaupun duduk dalam rumah, dia tengah kerja. Dia buat kerja dia lah. Buat ni apa benda semua kan. So bila dia banyak explore banyak benda, maka dia akan ada banyak benda yang nak cerita. Betul. So by the time katakanlah anak-anak ni dah start besar, dah start akhir balik, halkom dah keluar, misai dah start sikit-sikit, waktu tu baru kita boleh sit down, kita boleh berbual like a man dengan anak kita sebab dia dah faham. Kalau jenis besar-besar ni kau nak cerita apa? Lelaki ada dia mana faham. Dia orang ni budak-budak kerja dia main je. Betul. So kita balik main je lah dengan dia. Sejam main dengan dia, main. Lepas tu dengan bini buat apa? Have a great conversation. Yes. Itulah konsep dia. Tapi betul, macam apa yang kita cakap sekarang ni, even though saya tak ada pengalaman lagi dalam dunia perkahwinan lah, tapi saya sangat-sangat menitik berat pasal benda ni sebab ini part of the future juga. Kalau anda kata salah pilih orang, macam Tuan cakap lah, dia akan jadi brag kita punya energy and everything lah kan. Tapi itulah, maknanya role perempuan ni dalam kehidupan seseorang lelaki sangatlah penting. Penting. Sangat penting. And macam mana pula, macam Tuan tak terfikir kalau orang-orang lelaki yang single and sampai ke tua dia single, dia tak ada efek-efek benda tapi dia gila-gila babi punya sukses. Oh sorry, jenis macam tu. Okey je. Tak ada masalah. Sebab kahwin ni, dia punya hukum dia setiap orang berbeza. Pendidikan Islam tingkatan 5. Betul? Betul. Hukum asal dia adalah harus. Tetapi dia berubah mengikut keadaan seseorang tu, kan? So boleh jadi wajib boleh jadi sunat, boleh jadi haram pun. Kan? Sampai tahap menzalimi. Katalah dia kesihatan pun tak okey, duit pun tak apa ada, pun selalu jenis nak maki hamun pun tak okey. Jadi kita kena tengoklah kita kategori yang mana. Kalau dah haram jangan nak Tapi kahwin. goal dia, okay, kalau kita tengok dalam Quran, matlamat adalah supaya kamu tenteram. Aman. Kan? Goal dia perkahwinan ni adalah untuk tenteram. Kenapa kena tenteram? Supaya kita fokus untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau hidup warga apa semua, so kena cari solution lah. Kan? Kena duduk sit down, selesaikan sebagai orang dewasa. Macam apa yang kita nak kena repair apa semua, macam tu lah. Cuma conversation tu kalau kita tengok pun kadang-kadang ada orang dah lama tak ada a very good conversation. Betul. Faham tak? Berbincang tu, okay. Lain tu conversation ni, what kind of a conversation? Kan kita kalau duduk asyik cerita pasal orang ni buat apa? Tak best. Okay, sebab tu bagi saya dalam dunia ni ada dua jenis orang. Satu orang yang fix mindset. Orang saya dapati bila saya tengok soalan-soalan yang saya dapat, saya jumpa macam-macam orang, saya dapati orang-orang yang fix mindset ni ciri dia apa tahu? Dia orang ni tak akan belajar benda baru. Faham tak? Faham. Apa yang dia dah tahu dulu cukup lah. Stop situ je. Yes. So, kedua, orang yang ada growth mindset. Orang macam ni, dia always nak learn new thing. Belajar benda baru. Contoh, dulu dia single. Bila dia jadi suami, dia rasa, aku nak kena belajar lah jadi suami. Tapi ada orang yang fix mindset, dulu dia single. Bila jadi suami, dia kata, aku dah umur dah 28. Dia pakai pengalaman umur 28. Mana boleh, it's a very different thing. Betul. Faham tak? Faham? Maknanya kita kena set up knowledge is Kena, very important. kena belajar benda baru. Always kena belajar benda baru. And satu lagi macam contoh saya pun masih progress lagi. Kita masih try and error lagi dalam usia saya 20-an ni kan. Cuma macam kita dah cakap pasal role wanita kan. Sekarang kita nak berborak pasal role manusia terhadap duit. Macam Tuan cakap, based on apa experience Tuan, kadang manusia ni jadi taik apabila dengan duit.
yang diorang tak boleh kontrol emosi nafsu diorang. And apa yang kita kena titik beratkan kepada setiap peniaga ataupun founder-founder ni ataupun sesiapa yang buat bisnes ataupun yang berkaitan dengan duit ni, berkaitan dengan macam mana kita nak mengurus kita punya nafsu terhadap duit tuan. Supaya kita tak menjadi benda-benda negatif lah. Curi duit, benda-benda macam tu. Apa yang kita kena tahu pasal nilai duit ni supaya kita tak menjadi hamba kepada duit tu? Okey, pertama sekali kita kena tahu, macam saya cakap lah, hidup ni apabila kita mula boleh memilih, maka kita dalam perjalanan menuju kebebasan. Yang macam saya cerita pasal RMT kan. So, dan kita kena tahu dunia yang kita hidup hari ni tak ada cara lain. The only way untuk kita capai kebebasan boleh pilih dalam hidup menggunakan duit. Okey? Betul? Betul. Contoh, disebabkan duit, awak boleh pilih awak nak makan apa, Betul. awak nak tinggal kat mana. Betul? Betul. Awak nak pergi pulau. Sebab apa? Sebab ada duit. Ada duit. Untuk orang tak ada duit, dia boleh pilih tak? No Apa choice. yang ada depan mata, itu je lah. Faham? Esok awak kata kalau awak ada anak, disebabkan awak tak ada duit, awak boleh pilih tak nak hantar anak sekolah mana? Tak boleh. Sekolah yang Tapi kalau awak ada duit, awak boleh pilih tak? Boleh. Nak sekolah yang mana? Apa kaedah sekolah ni yang aku nak hantar? Faham? Sebab kita ada duit, boleh choice. So, duit adalah alat untuk kita boleh memilih dalam hidup ni. That's how the world works. Sama ada kita suka ke tak, itulah konsep dunia yang kita hidup hari ni. Okay, seterusnya. Sebab tu saya bagi tahu,